Sabah dijangka kembali menjadi kubu kuat Barisan Nasional pada pilihan raya umum PRU akan datang. Keyakinan itu disuarakan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Tan Sri Joseph Kurup berikutan kemasukan lebih ramai ahli ke dalam parti komponen BN. Katanya situasi itu membuktikan rakyat Sabah masih menyokong perjuangan di bawah BN dalam membela nasib rakyat khususnya di negeri ini. Katanya lagi beliau percaya dengan keahlian PBRS melebihi 100,000 ketika ini membuktikan bahawa parti itu semakin kukuh. Sementara itu ditanya berhubung pembahagian kerusi untuk PRU akan datang, bekas ahli parlimen pensiangan itu berkata perkara terbabit terlalu awal untuk dibincangkan. Diminta mengulas berhubung cadangan untuk mendaftarkan Gabungan Rakyat Sabah JRS. Joseph berkata keputusan mengenainya perlu dibincang terlebih dahulu di antara semua parti dalam gabungan itu. Pada majlis itu, Joseph menerima lebih 3,000 borang keahlian untuk menyertai PBRS dari bahagian Tanjung Aru dan Tanjung Keramat. Sementara itu, pergerakan Puteri UMNO Sepanggar hari ini tampil membantu mangsa kebakaran yang terjejas dalam kejadian subuh kemarin di Kampung Monggorok, Kelombong. Ketua Puteri UMNO Sabah Datuk Fadilah Sarbi yang hadir sama menyerahkan bantuan kepada mangsa terbabit turut mengajak orang ramai yang berkemampuan supaya sama-sama membantu mereka yang ditimpa musibah. Dalam kejadian pada kira-kira jam 4 pagi kemarin, lebih 20 rumah dilaporkan musnah menyebabkan penduduk tinggal sehelai sepinggang. Manakala seramai 32 individu disyaki pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi patuh bersepadu SAPU yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah dengan kerjasama pasukan polis marin PPM di dua lokasi kemarin. Dalam operasi selama 4 jam bermula jam 11 malam itu, lokasi serbuan dijalankan di kawasan Rumah Setinggan, Tanjung Dumpil, Jalan Putatan dan kawasan Setinggan, Pulau Meruntum Putatan. Di sini, Pengarah JIM Sabah Siti Saleha Habib Yusof berkata, dalam operasi di kedua-dua lokasi, pasukan operasi menahan seramai 124 orang untuk pemeriksaan. Bagaimanapun katanya hasil pemeriksaan lanjut hanya seramai 32 individu ditahan selepas didapati melanggar Akta Imigresen 1959-1963. Siti Saleha berkata semua tahanan kemudiannya diarahkan melalui proses tapisan kesihatan ketat termasuk ujian saringan COVID-19. Katanya ia bagi memastikan tidak wujud sebarang penularan jangkitan COVID-19 sebelum dihantar ke depot imigresen selaras dengan prosedur operasi standard ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehubungan itu, Siti Saleha merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada orang awam yang memberikan maklumat kepada JIM Sabah sehingga tertangkapnya sejumlah parti yang tidak mematuhi undang-undang. Katanya beliau memohon kerjasama dari rakyat Sabah supaya melaporkan dengan segera sekiranya terdapat aktiviti parti di kawasan mereka. Seterusnya, seramai 15 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah termasuk pasukan mencari dan menyelamat Gunung Kinabalu Mosar memulakan pendakian untuk memantau gerak kerja Mosar di Gunung Kinabalu. Pendakian ini bertujuan memantapkan lagi kerjasama strategik antara JBPM Sabah dan Taman-Taman Sabah TTS dalam aspek penyelamatan melalui pewujudan Mosar. Pendakian selama 2 hari yang bermula hari ini diketuai Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Sufian Borhan bersama Ketua Zon 3 Kudat Pengusaha Bomba Sahidi Mahali. Pendakian ini yang disertai rakan-rakan media bertujuan memberi gambaran jelas kepada umum berhubung pelaksanaan gerak kerja Mosar. Turut serta dalam pendakian ini iaitu Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTJ dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana satu lagi kluster institusi pendidikan dilaporkan di Ranau hari ini membabitkan pelajar asrama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kundasang.
Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata kluster jalan bypass Kologon itu tercetus selepas seorang pelajar asrama perempuan disahkan positif. Setakat ini kluster berkenaan mencatat 7 kes positif COVID-19 termasuk kes indeks dengan 5 daripadanya dilaporkan pada hari ini. Kluster berkenaan adalah yang kelima berkaitan institusi pendidikan yang dilaporkan di seluruh negeri sejak Ahad lalu. Sementara itu, jumlah kes baharu COVID-19 di Sabah kembali meningkat 218 kes hari ini, meningkat 42 kes, 176 kes semalam. Teruskan bersama kami di asaka.com, berita komprehensif.